Google Form yang ruangan komen. Jadi buat teman-teman semua, slide ini merupakan slide yang ke-11 yang bertajuk Pembelajaran Terbeza. Slide ini akan disampaikan oleh Encik Nur Hazainul bin Haji Dirahim. Beliau berpengalaman sebagai pendidik selama 26 tahun. Beliau pernah mengajar mata pelajaran matematik di 4 buah sekolah iaitu 2 buah sekolah di Keramat dan 2 buah sekolah di Ipoh. Beliau memegang jawatan sebagai pegawai SISC Plus Sains dan Matematik di daerah Kinta Utara daripada tahun 2014 sehingga kini. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Nur Hazainul bin Haji Dirahim untuk memberikan penerangan bagi slide ini iaitu pembelajaran terbeza. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis kita pada pagi ini, Cikgu Najihah ya. Ya, betul. Okey, dan seterusnya barisan-barisan pensyarah daripada IPG, kampus Ipoh, dan seterusnya warga yang cikgu boleh sebut, cikgu bahasakan sini cikgu, kepada semua warga guru yang akan bergelar guru suatu hari nanti untuk menjelang praktikum yang tidak lama lagi. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput cikgu untuk berkongsi dengan para guru yang baru, yang kita rasakan guru-guru ini adalah guru yang akan menjadi generasi kalis masa hadapan. Terima kasih semua. Perkongsian kita pada hari ini dalam program Semarak Kecemerlangan Praktikum ini, saya diamanahkan, cikgu diamanahkan untuk berkongsi dengan semua para guru, para pendidik tentang pembelajaran terbeza sebelum rakan-rakan guru yang baru ini akan turun ke sekolah sebagai persediaan untuk kita menghadapi anak-anak, khususnya murid-murid daripada tahun 1 ke hingga tahun 6 bermula pada sesi 2024. Betul lah Najihah ya? Betul. Okey, baik. Bila kita sebut tentang pembelajaran terbeza, cikgu sedia maklum bahawa semua para guru yang berada di hadapan cikgu ini adalah orang yang sangat arif tentang pembelajaran terbeza ini ataupun disebut dengan differentiated learning ini. Dan cikgu tahu ilmu para guru yang ada di depan ini adalah ilmu yang banyak. Cuma hari ini cikgu bukan nak mengajar dengan para guru yang ada di depan sini, tetapi nak berkongsi sebelum kita turun ke sekolah menjalani praktikum pada tahun hadapan. Bermaksud kita kena bersedia dengan sebarang pedagogi, khususnya pelibatan kita dalam pembelajaran terbeza. Sebelum cikgu masuk tentang pembelajaran terbeza, ingin cikgu maklumkan bahawa pembelajaran terbeza amat-amat digalakkan oleh KPM. Semua sekolah di bawah KPM, sekolah rendah dan sekolah menengah digalakkan. Kalau kita melihat pada program plan yang telah dilancarkan pada tahun 2019, di mana telah dirintiskan pembelajaran terbeza bagi sekolah-sekolah terpilih. Namun begitu, bermula pada tahun lepas 2022, semua sekolah di bawah KPM diwajibkan menggunakan pembelajaran berfokus dan terbeza ini. Jadi para guru yang saya hormati sekalian, pembelajaran terbeza ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada pendidikan kita, sistem pendidikan kita. Diharapkan para guru yang akan turun praktikum pada tahun hadapan akan menggunakan sepenuhnya pembelajaran terbeza ini, differentiated learning ini, sebagai batu asas untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik ini. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, ingin cikgu nak berkongsi dengan para pendidik yang ada di sini, iaitu berdasarkan paparan gambar rajah yang telah cikgu bekalkan di sini. Mungkin cikgu perlukan sedikit respon daripada beberapa orang pendidik yang di sini berdasarkan gambar rajah ini. Cuba kita lihat pada gambar rajah ini sebelum kita pergi kepada deep dive pada differentiated learning itu. Okey, kalau kita melihat kepada gambaran ini, seorang guru akan menjalankan satu pentaksiran di mana kalau kita melihat guru itu telah memberi instruction, arahan kepada semua binatang-binatang itu. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Jadi di sini cikgu perlukan sedikit respon daripada para pendidik yang ada di sini.
adakah kita katakan pentaksiran ini adil bagi semua binatang, ular, monyet, burung, gajah dan sebagainya? Ada respon tak di sini? Tak sesuai. Okey, boleh seorang respon? Tak sesuai. Ya, bagus. Tak sesuai. Okey, boleh beli reason dia tak? Kenapa tak sesuai? Sebab dia punya kemahiran setiap binatang tu lain. Macam monyet boleh panjat tapi ikan tak boleh panjat, dia boleh berenang. Monyet tak boleh berenang. Contoh macam tu lah. Ada perbezaan. Okey. Sangat bagus. Apa nama cikgu apa? Intan. Cikgu Intan. Okey, tanya. Maksudnya cikgu Intan faham. Tadi baru habis selesai tentang pentaksiran bilik darjah. Maka kalau kita melihat berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh cikgu Intan tadi, ikan tidak sesuai memanjat pokok. Mungkin monyet sesuai untuk dia. Jadi di sinilah kalau kita melihat, kita bukan menganggap anak-anak didik kita ini sebagai binatang, tidak. Tetapi kita menganggap andainya kita tidak menggunakan pembelajaran berfokus terbeza, bermaksud kita tidak akan berlaku adil kepada anak-anak didik kita. Kenapa tidak berlaku adil? Kerana kita sedia maklum, setiap anak murid yang lahir di muka bumi ini, mereka ini dilahirkan dengan terbezanya persekitaran, terbezanya segala-galanya. Jika kita menggunakan satu kaedah saja, we choose one method only, ini adalah tidak adil bagi murid-murid kita. Jadi hari ini cikgu nak berkongsi dengan para pendidik yang bakal mengedekarkan dunia pendidikan ini, iaitu kita untuk menjadi seorang guru kena bersedia untuk menjadikan pedagogi ini, pedagogi yang sentiasa dibugarkan khususnya untuk melaksanakan pembelajaran terbeza. Okey, berdasarkan gambar rajah itu, anak-anak cikgu semua lah, cikgu bahasakan anak-anak lah ya, anak-anak cikgu semua, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran terbeza? Jadi mungkin semua sedia maklum, maksud pembelajaran terbeza itu menuju kepada pedagogi itu. Kenapa cikgu gunakan Tomlinson? Okey, kalau kita melihat definisi pedagogi yang telah disenaraikan oleh Tomlinson ini, guru melaksanakan PDP untuk memenuhi keperluan individu, sama ada membezakan aspek kandungan, proses, produk atau persekitaran pembelajaran. Selain itu, guru menggunakan kaedah pentaksiran berterusan dengan merancang tugasan fleksibel untuk menjadikan pendekatan pembelajaran yang berjaya. Tomlinson ini, kenapa kita gunakan rujukan Tomlinson ini? Kerana Tomlinson ini adalah dikatakan pakar pedagogi terbeza di mana beliau merupakan seorang pendidik di USA dan beliau telah membuktikan anak-anak didik ini sekiranya setiap guru sanggup menjalankan pedagogi terbeza itu, setiap murid berhak mencapai kejayaan. Setiap murid berhak masuk ke universiti. Setiap murid itu pasti mampu untuk belajar ke peringkat tertinggi sekiranya para pendidik sanggup menjalankan pedagogi terbeza ini. Sebab itulah Tomlinson ini diangkat sebagai pakar dalam dunia pedagogi terbeza, differentiated learning ini. Ini pendapat dia. Dan mengikut Tomlinson ini juga, beliau menggariskan bila sebut pembelajaran terbeza ini terbahagi kepada 4 domain utama, 4 aspek yang perlu diperlihatkan, iaitu yang pertama sekali terbeza dari segi kandungan, yang kedua terbeza dari segi proses itu, yang ketiga terbeza dari segi produk yang dihasilkan oleh murid, dan juga yang terakhir sekali terbeza dari segi persekitaran pembelajaran. Ini yang telah disarankan oleh Tomlinson. Jadi kita melihat pula kepada teori bermaksud yang kedua, iaitu mengikut Vygotsky. Vygotsky ini juga adalah pakar dalam dunia pedagogi terbeza. Murid memerlukan cabaran yang bersesuaian untuk belajar. Disebut situ, memerlukan cabaran yang bersesuaian untuk belajar. Tetapi cabaran yang diberikan terlalu jauh dari pemahaman semasa, maka mereka tidak akan dapat membuat perkaitan dengan apa yang telah sedang dipelajari. Saya ambil contoh mengikut Vygotsky. Jadi di sini katakan murid itu dia tidak mempunyai pengetahuan sedia ada tentang sesuatu tajuk yang dinilai itu. Jadi murid itu bermula dengan kosong. Sekiranya kita menggunakan kaedah yang sama setiap kali dalam kelas, sama rata dalam kelas, maka murid yang kita katakan murid lemah ini tidak akan mampu bersaing dengan murid yang pandai.
Jadi Vygotsky ini menyarankan juga supaya guru itu perlu bijak mencari kaedah yang bersesuaian supaya murid menjalankan sesuatu aktiviti. Dan kita melihat pada pedagogi terbeza ini adalah pendekatan PDP yang melibatkan guru secara proaktif. The keyword is guru secara proaktif untuk mempelbagaikan strategi pengajaran, sama ada membezakan elemen kandungan, proses, produk atau persekitaran bagi keperluan murid yang berbagai. Kalau kita tengok, guru itu mesti proaktif. Dia bukan saja bermula dengan murid. Bagaimana kita nak jadikan murid dalam kelas kita sebagai murid yang proaktif, mesti bermula dengan guru yang proaktif dan sanggup mempelbagaikan strategi pengajaran. Okey, para guru yang dihormati sekalian, mengapa perlu ada pembelajaran terbeza? Okey, boleh respon daripada anak-anak cikgu semua di sini? Cikgu bahasakan anak-anak cikgu lah. Boleh. Okey, silakan. Siapa nama? Nak mencuba, mengapa perlu ada pembelajaran terbeza? Why? Pendapat kamu? Perbezaan. Okey, kerana manusia ada perbezaan. Very good. Okey, ada lagi? Untuk tingkatkan pencapaian. Very good. Untuk tingkatkan pencapaian siapa tu? Murid. Very good. Okey, bermaksud KPI kita untuk meningkatkan pencapaian murid, maka guru harus melaksanakan pembelajaran terbeza. Very good. Ada lagi pandangan? Untuk mengelakkan keciciran. Wow. Satu yang luar biasa. Jawapan yang bagus daripada apa nama? Siti. Adawiyah. Adawiyah, Masya Allah. Cikgu Adawiyah, hebat. Kenapa cikgu kata hebat? Untuk mengelakkan, mengurangkan keciciran berlaku. Cikgu faham maksudnya di sini adalah keciciran dari segi kandungan. Kandungan sukatan standard pembelajaran itu berlaku keciciran. Kenapa? Sebagai contoh, sekiranya guru, kalau kita masuk kelas, kita menggunakan satu aras sahaja, maka murid yang lemah sudah pasti tercicir. Itu yang very good. Cikgu respect kamu, sangat hebat. Lagi ada pandangan lagi? Okey, tidak ada pandangan. Tak apa, jadi di sini kita perlu lihat pembelajaran terbeza ini mengapa perlu. Sebab kita tahu tadi, setiap murid kita yang datang ke kelas kita, datang ke sekolah itu, datang daripada pelbagai environment, persekitaran yang berbeza, background yang berbeza, profil murid yang juga berbeza, latar belakang keluarga berbeza, family berbeza. Jadi sebabkan keterbezaan itu, kalau kita menjalankan PDP yang sama, bermaksud ada murid yang akan dapat dan ada murid yang tidak akan mendapat apa-apa pun. Akan berlaku keciciran maklumat dan kandungan itu. Jadi sebagai seorang guru yang alert, yang ingin melihat kepada achievement, pencapaian murid secara total itu, para guru perlu melaksanakan pembelajaran terbeza. Kenapa perlu? Kita akan pergi deep dive lagi selepas ini keperluannya. Bagaimana melaksanakan pembelajaran terbeza itu supaya pembelajaran terbeza ini dapat difahami dengan baik oleh murid dan juga itu seronok untuk menjalankan pembelajaran terbeza itu. Okey. Yang kedua, kita melihat pula mengapa perlu pembelajaran terbeza. Kita melihat balik kepada definisi kurikulum kebangsaan. Guru-guru di sini semua dah terbiasa dengan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ini adalah satu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan co-curriculum. Bila kita sebut tentang kurikulum, dia bergabung dengan kurikulum dan juga co-curriculum. Merangkumi semua pengetahuan. Sudah pastilah bila disebut tentang kurikulum, sudah pastilah pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu, the word is perkembangan murid. Nampak? Dia nak perkembangan murid.
seperti disebut tadi dengan taklimat PBD tadi untuk melihat potensi perkembangan murid. PBD itu dilaksanakan. Sama juga dengan dasar kurikulum kebangsaan untuk melihat perkembangan seorang murid itu dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang ingin dan untuk menyampaikan pengetahuan. Itu sangat penting, pengetahuan awal tentang kurikulum. Jadi mengapa perlu cikgu tertarik dengan ungkapan daripada pengarah kita sekarang, pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia kita, yang mengungkapkan sesuatu ungkapan yang perlu para guru baharu ini fahami dan simpan dalam jiwa kita. Iaitu apa kata dia? Pendekatan pedagogi yang bersesuaian dengan keperluan murid dapat memastikan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna berlaku. Nampak tak? Pendekatan pedagogi bersesuaian, suitable, bersesuaian. Sudah pastilah murid itu akan berlaku proses yang bermakna untuk murid itu. Istilah bermakna ini apa maksudnya? Guru seronok mengajar dan sudah pastilah murid seronok untuk belajar. Apa yang disampaikan oleh guru itu dapat diterima, difahami oleh murid dengan begitu baik. Ini ungkapan daripada pengarah kita. Mengapa perlunya pedagogi terbeza ini? Sudah pastilah dia merangkai dalam kurikulum kebangsaan. Dalam kurikulum kebangsaan ada menyebutkan kurikulum ini adalah sebagai segala rancangan pendidikan. Bila sebut kurikulum bukannya perkara main-main, bukannya dibuat seronok-seronok, tapi kurikulum kebangsaan ini merupakan hala tuju negara, jatuh bangun negara untuk menjadi negara maju ataupun negara mundur bergantung kepada kurikulum kebangsaan ini. Jadi kalau kita melihat pada kurikulum kebangsaan ini, iaitu rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai pendidikan. Bermaksud hala tuju kurikulum sekolah ini bergantung kepada sistem pendidikan. Jadi para guru yang ada di sini kena ingat, kalau kita nak menjadi negara maju, bermaksud para guru yang ada di hadapan cikgu hari ini, seramai hampir 400 orang ini, perlu mengubah cara pedagogi itu. Bila turun ke sekolah nanti, jadilah guru yang bersemangat untuk terus menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik kita. Kerana mereka adalah generasi kalis masa depan. Kalau guru-guru yang ada di hadapan cikgu ini posting ke sekolah nanti, jangan jadi guru yang malas. Jangan jadi guru yang mengajar sambil lewat. Kerana kita tahu kesilapan kita akan menyebabkan 10 tahun lagi negara kita akan hancur. Jadi sistem pendidikan ini, kurikulum kebangsaan ini perlu kita perkasakan dengan sebaik mungkin. Jadi natijah pertemuan kita pada hari ini bukan saja cikgu nak membugarkan tentang pembelajaran terbeza saja, tetapi kesedaran yang paling penting iaitu semangat kita untuk membangunkan negara kita, khususnya dalam bidang pendidikan ini. Now, cikgu bagi satu situasi berdasarkan gambar rajah ini. Kalau kita melihat kepada gambar rajah ini, ada 3 jenis pokok yang perlu kita jaga untuk menghasilkan kesuburannya terus hidup kekal. Jadi setiap pokok mempunyai keperluan tersendiri untuk membesar dengan subur. Bila kita melihat, kalau kita proses nak tanam pokok itu, sudah pastilah pokok yang kita nak tanam itu, kita mesti nak melihat dia subur. Ada tak di kalangan kita yang tanam pokok, nak tengok pokok tu mati? Ada tak? Mohon respon. Tak ada. Ya, jawapan yang cukup baik. Setiap kali kita nak tanam pokok, besar harapan kita mesti nak tengok pokok kita ini akan membesar dengan baik, subur dengan baik, akar yang sempurna, daun yang cantik, batang yang sempurna. Itu hasrat kita. Tidak ada seorang manusia yang tanam pokok dalam hatinya terdetik untuk matikan pokok ini. Betul tak tuan-tuan? Begitu juga dengan hal murid yang akan menyerlahkan potensinya. Sekiranya diberi peluang dan persekitaran yang bersesuaian dengan keupayaan dan kecerungan murid, dan sudah pastilah murid juga akan berjaya. Jadi tuan-tuan, para guru yang saya hormati sekalian, kalau kita melihat kepada 3 gambar pokok ini, apa keperluan yang pokok kaktus ini perlukan? Adakah sama dengan pokok keladi itu? Boleh respon?
Tak sama. Ya, tak sama. Andai kata cikgu letakkan keperluan yang sama pada pokok kaktus, pokok keladi dan pokok lain-lain, adakah kaktus itu akan menjadi subur? Baja yang sama cikgu gunakan, kandungan air yang sama, suhu yang sama, adakah semua pokok ini akan subur? Tak. Tak. Ya, sudah betul jawapan itu. Sudah pasti tak akan subur. Kerana kita tahu background setiap pokok itu. Keperluan setiap pokok itu adalah berbeza. Mana mungkin pokok ini akan menjadi subur sekiranya kita meletakkan baja yang sama, kandungan air yang sama, suhu dan cuaca yang sama, mana mungkin dia akan menjadi pokok yang subur. Sama juga dengan anak-anak didik kita. Bila kita mengajar nanti dalam kelas kita ada 30 orang murid menggunakan pendekatan yang sama, sudah pasti ada murid yang dapat, ada murid yang dapat sikit-sikit dan ada murid yang tidak mendapat apa-apa langsung. Jadi jika ini berlaku, bermaksud kita telah membazirkan masa kita sebagai guru dan kita membazir masa depan murid-murid kita. Jadi para guru yang baharu di sini, cikgu menyarankan setiap kali kita turun ke kelas, sebelum masuk kelas sebagai contoh untuk esok kita mengajar apa standard kandungan kita, kita melihat dulu persediaan rapi kita. Sebab itu dalam dunia pendidikan, persediaan iaitu perancangan yang rapi itu perlu dilakukan. Jangan pagi ini nak masuk kelas, pagi ini baru fikir nak buat. Itu menjadi kesalahan besar untuk kita, menyalahi kehendak KPM kita. Jadi merancang dengan baik, turun ke kelas, akhirnya kita akan memberi pedagogi yang terbaik. Begitu juga dengan pedagogi terbeza ini perlu dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Okay, mengapa kita perlu menjalankan PDP, BT? Cikgu sebut BT. Kenapa BT? Selalunya anak-anak cikgu semua sini akan tulis PDP saja, pengajaran dan pembelajaran. Cikgu tambahkan perkataan BT iaitu bermaksud berfokus dan terbeza. Bila sebut PDP, BT ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran secara berfokus dan terbeza. Itu yang kita harapkan berlaku di dalam kelas nanti bila anak-anak turun ke sekolah, menyediakan rancangan pengajian harian yang berfokus terbeza, menyediakan aktiviti-aktiviti yang terbeza dan sudah pastilah bila para guru menyediakan aktiviti yang terbeza dan sudah pastilah produk-produk yang dihasilkan oleh murid itu terbeza. Nah ini kita nakkan. Murid kita nak cungkil potensi perkembangan murid itu sejajar dengan apa yang murid itu ada. Keinginan murid itu, minat murid itu, readiness, interest murid itu perlu kita kuasai sepenuhnya. Jadi mengapa perlunya pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran terbeza ini? Yang pertama sekali membantu guru melaksanakan PDP terbeza bagi kumpulan murid pelbagai. Kita tahu sekarang tidak ada streaming lagi. Semua murid akan dicampur dalam setiap kelas. Maka pelaksanaan pedagogi terbeza ini sangat penting untuk murid yang pelbagai aras. Yang kedua, untuk membantu guru mempagaikan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap penguasaan yang tadi disebut oleh pesyarah tadi iaitu TP, tahap penguasaan untuk PBD murid, tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 dan juga cara pembelajaran murid yang murid kita berbeza. Jadi kita para guru kena mempelbagaikan kaedah, jangan hanya satu kaedah saja. Yang ketiga, untuk membantu guru menarik minat murid untuk terlibat secara aktif dan yakin dengan kebolehan serta kemampuan mereka. Kita melihat pada sistem kurikulum kita tadi iaitu mencungkil potensi perkembangan murid itu, dan dengan pelaksanaan pembelajaran terbeza ini sudah pastilah minat murid itu akan dicungkil sebaik mungkin. Seterusnya kita akan melihat pula kepada kenapa pedagogi terbeza ini. Kenapa kita tak pilih yang lain? Sebenarnya kalau mengikut keperluan BPK, kita ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan. Banyak strategi yang kita boleh gunakan. Bukan pedagogi terbeza saja, kita ada pelbagai lagi. 9 kecerdasan pelbagai contohnya. Pelbagai lagi pembelajaran mastery. Tetapi hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak-anak semua, para guru yang cikgu hormati, iaitu pedagogi terbeza ini adalah satu dasar yang KPM letakkan khususnya pada sekolah rendah.
nanti bila turun ke sekolah rendah akan ada satu modul iaitu plan, iaitu menggunakan program literasi dan numerasi yang melibatkan pedagogi terbeza ini. Mahu tidak mahu, anak-anak semua, para guru kena melaksanakan pedagogi terbeza ini. Jadi kenapa pedagogi terbeza ini perlu dilaksanakan? Yang pertama sekali untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Hasil pembelajaran murid ini sangat penting kerana itulah impak pada kemajuan murid. Yang kedua, meningkatkan penglibatan murid dalam pembelajaran. Jadi bila kita menggunakan pedagogi terbeza, sudah pastilah minat murid, penglibatan murid akan meningkat kerana mereka seronok mengikut bidang masing-masing, kesediaan mereka masing-masing. Yang kedua, meningkatkan minat murid untuk belajar. Sebagai contoh, kalau kita buat pentaksiran, kita menyediakan pada satu aras saja, iaitu aras tinggi saja. Sudah pastilah murid yang lemah itu tidak akan menjawab soalan-soalan itu kerana dia belum bersedia untuk aras yang tinggi. Why not untuk menjadi guru yang hebat, kita menyediakan pentaksiran sekurang-kurangnya dengan 3 aras pentaksiran. Jadi murid yang lemah dia boleh menjawab untuk A1, aras asas. Murid yang sederhana boleh menggunakan aras 2 ataupun aras sederhana, dan murid yang mempunyai pemikiran yang tinggi akan menjawab soalan-soalan berkonsepkan aras 3, iaitu aras yang kita sebut dengan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun high order thinking HOTS. Jadi yang kedua, kita melihat kepada 2 dimensi ini yang perlu anak-anak guru perlu kuasai sepenuhnya. Jadi sekiranya kita melaksanakan pedagogi terbeza ini, impaknya sudah pastilah akan meningkatkan pembelajaran murid yang efisien dan pemahaman yang mendalam. Bila murid faham, dia akan seronok belajar dengan cikgu. Jika murid itu tak faham, dia tak akan minat dengan cikgu. Jadi para guru yang berada di sini, kita kena buat yang terbaik supaya bila murid suka kita seronok nak mengajar. Itu yang penting ya. Okey. Seterusnya, mengapa perlu pedagogi terbeza ini? Yang pertama, pedagogi terbeza ini berkesan untuk pelbagai murid daripada keperluan tinggi hingga kepada murid berkeperluan rendah, dan sudah pasti murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi pentingnya bukan murid arus perdana sahaja, tapi murid MBPK juga perlu dilaksanakan pedagogi terbeza ini. Yang kedua, pedagogi terbeza merupakan satu pedagogi yang bersifat mudah lentur. Apa maksud mudah lentur itu? Setiap kali kita masuk kelas, dia boleh diubah sesuai. Diubah sesuai mengikut kesediaan murid. Yang cikgu sebut tadi, readiness tadi, kesediaan murid itu. Dia boleh diubah, fleksibel. Dan diubah sesuai mengikut ke pelbagai murid. Dan secara tidak langsung dapat murid keadilan. The words is keadilan. Fair untuk murid itu kepada murid yang pelbagai di dalam bilik darjah. Yang ketiga, pedagogi terbeza ini dapat meningkatkan motivasi diri murid itu, meningkatkan tabiat belajar dengan memupuk sifat kerjasama dalam kumpulan. Kenapa dipupuk semangat kerjasama ini? Kerana kita tahu murid yang pandai, harapan kita membantu rakan-rakan yang lemah, membimbing rakan-rakan yang lemah. Dengan harapan bimbingan ini akan mempercepatkan proses pembelajaran rakan sebaya. Bukan berpusatkan kepada guru saja, tetapi berpusatkan juga kepada rakan sebaya itu. Yang keempat, pelaksanaan pedagogi terbeza ini akan memberi rasa keterpunyaan, rasa seronok keterpunyaan itu. Jadi dia seronok nak belajar, kebesaran dan keupayaan diri murid itu. Dan sudah pastilah murid ini akan mendapati diri mereka diraikan oleh para guru. Cikgu ulang balik, diraikan oleh guru. Apa yang dimaksudkan dengan diraikan oleh guru itu? Bermaksud murid yang lemah rasa, wow, Cikgu Intan beri bahan sesuai dengan aku. Murid aras sederhana merasakan Cikgu Intan telah memberi arah yang sesuai dengan aku. Dan murid yang pandai juga, dia tak rasa dipinggirkan. Oh, Cikgu Intan menyediakan juga soalan-soalan aras tinggi kepada mereka. Jadi murid yang mampu melaksanakan soalan-soalan aras tinggi, besar harapan kita membimbing rakan-rakan yang lemah di aras 1 itu, bertujuan murid itu supaya dibangunkan potensi murid itu kepada tahap yang optimal. Ini antara buku yang telah digunakan untuk makluman semua warga pendidik yang ada di sini. Di Malaysia ini khususnya dalam Maulid, kita ada satu buku Maulid dalam plan itu, dan kita juga ada Mobin yang telah dilaksanakan. Kita banyak merujuk kepada
Tomlinson. Kalau kita tengok tadi berdasarkan definisi tadi, Carroll and Tomlinson ini kita banyak merujuk di Malaysia ini kepada bukunya. Tetapi bukan kita mengikut 100%, tetapi kita menjadikan Tomlinson ini sebagai satu garis panduan, sebagai panduan untuk kita merancang kerangka pedagogi terbeza di Malaysia ini. Ini antara buku-buku yang para guru boleh tengok dalam Google itu tentang differentiated learning. Dia banyak menghasilkan buku-buku berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Jadi kalau kita melihat kepada prinsip yang cikgu akan tekankan pada hari ini, objektif yang pertama kita akan melihat yang pertama sekali, para peserta dapat menjelaskan teori yang mendasari pengajaran dan pelajaran terbeza Tomlinson. Sebab bila cikgu-cikgu semua turun ke sekolah nanti, ada buku yang kita gunakan memang kita ikut Tomlinson ini, tapi setelah dimurnikan mengikut suasana dan persekitaran di Malaysia, yang kita menggunakan kepada 3 prinsip iaitu prinsip PDPT, elemen-elemen dalam PDPT, dan yang ketiga kita melihat keperluan belajar itu. Belajar itu bermaksud kesediaan murid, minat murid dan juga profil murid itu sendiri. Yang ketiga kita melihat kepada membandingkan kerangka teori differentiated learning yang telah diutarakan oleh Tomlinson dan juga kerangka konsep di Malaysia yang kita namakan PDPBT. N belakang itu merujuk kepada numerasi. Kalau bahasa kita letak L bermaksud PDPBT literasi. Okey, ini istilah yang mungkin digunakan bila kita sebut DI itu merujuk kepada differentiated instructions. Kalau kita sebut PDPBT itu, PDP itu seperti biasa, BT itu bermaksud berfokus dan juga terbeza. Okey, boleh anak-anak? Boleh rakan-rakan cikgu semua? Boleh cikgu sambung sedikit lagi? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey, kalau nak komen-komen boleh tanya terus. Okey, ini perkongsian. Mungkin hari ini cikgu tak sempat untuk memberi sepenuhnya sebab masa yang diperuntukkan agak terbatas iaitu sejam. Jadi cikgu tak dapat memberi secara deep dive, secara mendalam, tetapi cikgu akan bagi secara surface sebelum anak-anak turun practicum for the next year. Anak-anak semua, cikgu-cikgu semua bersedia dan tahu apa itu pembelajaran terbeza itu dan bagaimana proses pelaksanaan, dan cikgu akan tunjukkan beberapa contoh pembinaan RPH terbezanya di mana. Okey, ya, kita tengok. Dalam prinsip terbeza ini ada prinsip yang telah diutarakan oleh orang pedagogi dunia ini, iaitu dalam pedagogi terbeza ini ada beberapa prinsip asas, iaitu yang pertama sekali kita kena melihat kepada persekitaran itu. Contohnya, kalau cikgu katakan Muhammad sebagai guru posting di Sarawak nanti, di Sabah ataupun, kita kena melihat persekitaran kita. Kita nak membina bahan bantu mengajar, mesti melihat kepada persekitaran kita. Lebih mudah kefahaman murid itu sekiranya kita menggunakan apa yang ada di persekitarannya. Murid lebih faham. Sebagai contoh, kalau kita posting di pendalaman, kita cerita pasal menara tower di Kuala Lumpur. Mungkin murid itu tidak ada, pengetahuan sedia ada. Lebih baik kita menggunakan sebagai contoh ketinggian pokok kelapa. Jadi murid-murid itu sedia maklum dengan pengetahuan sedia ada, lebih mudah kefahaman mereka. Jadi seorang guru perlu bijak merancang strategi yang bersesuaian berdasarkan persekitaran itu. Yang kedua, sudah pastilah prinsip asas untuk pedagogi terbeza ini melihat pada kurikulum. Kurikulum tidak boleh dipinggirkan kerana ini adalah dasar negara. Yang kedua, kualiti kurikulum itu perlu diperincikan kualitinya. Yang keempat, sudah pasti seperti disebut oleh doktor sebentar tadi tentang pentaksiran ataupun PBD, pentaksiran bilik darjah. Sudah pastilah perlu dilakukan pentaksiran kerana apa? Untuk menilai proses kerja kita itu adalah berkualiti ataupun tidak. Setelah kita menjalankan, contohnya kita adakan satu kuis selepas sesi PDP kita. Kalau kuis itu murid boleh menjawab, bermaksud you are the best teacher. Murid faham. Tetapi sekiranya kita menjalankan pentaksiran itu, seorang murid pun tak boleh buat, tak faham, tak tahu. Please check. Cek dengan diri sendiri, bermaksud pedagogi kita hari itu, jangan kita marahkan murid, jangan salahkan murid, please cek diri sendiri. Sebagai guru yang hebat,
kita nak melahirkan guru-guru yang hebat, kita mesti meletakkan sebarang masalah itu kepada diri kita. Jangan meletakkan masalah itu kepada murid. Sebagai contoh, kita buat pentaksiran, murid tidak faham. Kita back kepada diri sendiri. Adakah aku mengajar hari ini tidak begitu bagus? Adakah strategi yang digunakan tidak bersesuaian sehingga murid tidak faham? Yang seterusnya kita melihat kepada pengajaran itu sendiri. Kalau pengajaran kita berkesan, sudah pasti terkesan di kolbu, di hati anak-anak didik kita. Sekiranya pengajaran kita tidak bagus, sudah pastilah murid akan tidur dalam kelas. Murid tak nak dengar dalam kelas. Murid menimbulkan masalah disiplin dalam kelas. Sebagai guru yang hebat, please semak semuanya itu. Yang seterusnya, yang keenam, pembelajaran. Pastikan bila ada pengajaran mesti berlaku proses pembelajaran itu. Jangan jadi guru yang seronok sendiri saja, tetapi murid tidak seronok nak belajar. Kena fahami murid. Dan seterusnya, yang paling penting, nasihat cikgu kepada semua guru yang bakal bergelar guru ini, iaitu pengurusan bilik darjah. Pengurusan kelas sangat penting. Kalau kita dah buat perancangan yang baik, buat RPH yang baik, aktiviti yang baik, lembaran kerja yang baik, kalau kita tak mampu mengurus kelas dengan baik, mengurus bilik darjah dengan baik, tak akan berlaku PDP BT ini. Jadi pengurusan kelas perlu kita susun dengan atur. Bukan semestinya kita garang dalam kelas, murid akan dengar cakap kita. Tidak semestinya. Ada guru yang menggunakan konsep sentuhan hati, tidak pernah marah murid, tetapi murid tidak pernah menimbulkan masalah dalam kelas. Kerana apa? Guru itu berjaya mencipta rasa kasih hormat kepada guru itu, menyebabkan kelas itu menjadi lebih sempurna. Cikgu pernah masa mengajar di Keramat dahulu, cikgu ingat seorang guru, sekarang dah jadi profesor, rakan cikgu itu, dia tidak pernah marah kepada murid-muridnya. Dia mengajar murid tahun 1, 2, 3, dia tak pernah marah. Tetapi kalau kita pergi tengok muridnya sangat tertib dari segi akhlaknya. Duduk diam, buat kerja. Bila ada aktiviti dalam kelas, baru dia jadi aktif. Hormatnya murid itu disebabkan sasih guru itu, akhlak guru itu. Sebab itu dinamakan kita guru ini adalah sebagai role model kepada anak didik kita. Murid memerhatikan kita. Jadi jika kita menunjukkan akhlak sasih yang baik, sudah pasti anak-anak murid akan terdorong untuk menjadikan kita sebagai idola mereka. Now sekarang cikgu perincikan berdasarkan Carol Ann Tomlinson dan Toya R. Moon berkaitan dengan persekitaran. Iaitu bila sebut tentang persekitaran, sudah pastilah iklim fizikal dan efektif dan wujud dalam kelas ataupun disebut the way the classroom works and feels. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum itu iaitu perkara yang seharusnya guru ajar atau perkara yang seharusnya murid belajar. Dalam kurikulum itu merangkumi kita yang menyampaikan dan murid yang menerima itu. Seterusnya, kualiti kurikulum itu sifat jurang yang wujud di antara apa yang seharusnya guru ajar dengan apa yang sepatutnya dipelajari oleh murid. Bila kita sebut kualiti, sudah pasti guru faham apa yang diajar, murid faham apa yang dia belajar. Itu kualiti kurikulum. Yang seterusnya, pentaksiran. Proses mengetahui jurang pemahaman. Kenapa pentingnya pentaksiran ini? Untuk kita mengetahui jurang pemahaman murid. Jadi kalau kita buat pentaksiran, ada murid yang tahu, ada murid yang tak tahu, ada murid yang cemerlang, ada murid yang tak mampu buat. Disitulah sebagai batu asas pengukuran kepada pedagogi yang kita jalankan itu sesuai atau tidak. Dan juga pentaksiran ini sangat penting untuk membantu guru untuk merancang PDP BT ini yang seterusnya. What's next itu. Jadi kalau hari ini kita mengajar, kita terus menjalankan pentaksiran, tidak ada murid yang faham, tidak boleh membuat pentaksiran dengan baik, maka guru itu perlu balik ke dalam ke bilik guru itu, buat persediaan yang lebih rapi, cek diri sendiri, tanya balik, kenapa murid tadi tak faham? Bincang dengan kawan, buat PLC, perbincangan dengan rakan sebimbing. Boleh tanya guru-guru yang senior. Sebagai contoh, guru matematik ajar tajuk pecahan, fraction. Murid tidak faham.
why not kita guru yang baru ini pergi belajar dengan guru-guru yang lama yang lebih berpengalaman dan mungkin mereka lebih arif tentang ilmu itu. Jangan malu-malu pergi belajar. Sebab guru-guru semua ini yang ada di depan cikgu ini adalah guru yang masih baru, masih fresh, masih segar, mempunyai keupayaan yang cukup baik, masa yang panjang. Belajarlah daripada guru-guru lama. Dan pesanan cikgu, belajar yang baik-baik sahaja. Belajar yang positif sahaja. Jangan belajar ilmu yang negatif. Jangan belajar ilmu yang tidak baik. Carilah ilmu yang boleh memberi manfaat. Kerana kita tahu para guru, cikgu nak pesan di sini, cikgu dah 26 tahun sebagai pendidik. Guru ini adalah kerja yang sangat mulia. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di muka bumi ini melainkan menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi ustazah, menjadi mu'alimah dan mu'alimin. Maka martabat seorang guru ini sebenarnya sangat hebat sehingga diangkat oleh Rasulullah sebagai kerja yang cukup unggul. Dan Allah juga sangat kasih kepada para pendidik. Tapi bagaimana rasa kasih Allah dan Nabi itu kepada kita? Sekiranya kita menjadi guru yang baik. Kalau kita masuk ke kelas jadi guru, belum mula kelas dah pukul murid, belasah murid, torture murid, menghina murid, itu bukan sifat yang diperlukan. Kita kena ingat untuk menjadi guru yang baik, selalu kena belajar, selalu kena mentafsir diri kita sendiri untuk menjadi guru yang hebat. Tapi percayalah pada guru hari ini dan cikgu yakin seramai 400 lebih kurang anak-anak di sini, para guru yang baru di sini, jadilah guru yang terbaik. InsyaAllah kerja ini kerja yang sangat mulia. Kerja yang sangat disanjung tinggi oleh Allah SWT dan juga Nabi dan Rasul. Buat yang terbaik. Boleh tak anak-anak guru semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih apa Fazlul ni. Cikgu pun tak nampak dah ni. Cikgu cakap dah. Okey. Seterusnya pengajaran. Pengajaran itu maksud perkara yang seharusnya guru ajar. Pembelajaran itu bagaimana seharusnya murid-murid menimba pengalaman atau ilmu pengetahuan, dan pengurusan kelas yang cikgu sebut tadi, the most important, iaitu kelas supaya PDP produktif dan mengurus aktiviti rutin itu dijalankan. Okay, mungkin hari ini cikgu tak sempat pergi secara deep dive, cikgu dah sebut tadi, kerana kita kesuntukan masa. Jadi cikgu nak fokus kepada elemen-elemen penting yang perlu ada dalam PDP berfokus dan terbeza, differentiated learning. Apa yang perlu ada? Di Malaysia lazimnya kita menggunakan berdasarkan KPM dan juga BPK telah mengeluarkan modul pedagogi terbeza. Begitu juga dengan IPG telah mengeluarkan modul MOLIP, numerasi dan literasi, dan untuk bahasa Inggeris menggunakan SOW, Scheme of Work itu. Dan juga adanya modul-modul seperti macam-macam lah sekarang, MOBI, MOLIP, semua tu anak-anak guru gunakan sepenuhnya. Tetapi di Malaysia ini setelah disepakati oleh semua pendidik yang hebat-hebat lah, orang yang membina itu, dia menjuruskan PDP berfokus terbeza ini kepada 3 yang utama yang perlu kita perhalusi, iaitu terbeza dari segi kandungan, terbeza dari segi proses itu, dan yang ketiga terbeza dari segi produk itu. Jadi apa benda 3 ini? Bila sebut tentang terbeza kandungan itu, perkara yang perlu kita ambil tahu iaitu apakah perkara yang sepatutnya dipelajari oleh murid itu. What the student need to learn or how the student will gain access. Itu yang disebutkan tentang terbeza kandungan itu. Murid perlu pelajari. Yang kedua melibatkan terbeza proses. Sudah pastilah kita kena tanya how. Bagaimana murid akan menguasai dan memiliki pengetahuan, idea dan kemahiran. Bagaimana itu merujuk kepada guru merancang proses untuk berlakunya terbeza itu. Dan yang ketiga, terbeza produk. Sekiranya kita menjalankan terbeza kandungan, terbeza proses, sudah
pastilah akan berlakunya terbeza produk itu, iaitu bagaimana murid dapat menunjukkan perkara yang mereka tahu, faham dan boleh buat. How students show what they know, understand and can do. Itu dimaksudkan dengan terbezanya produk. Seterusnya, kita tak nak menggalakkan para guru yang baru di sini menjalankan kelas rutin ataupun kelas biasa. Kita tak nak menggalakkan. Cikgu skip yang ini sebab kita kesuntukan masa. Ini kelas biasa, murid dilabelkan macam ini dengan 3 arah juga, tetapi dilabel. Stigma itu dikekalkan. Murid pandai, murid cerdik, murid lemah. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia jadi macam kelas sebegini. Ini manusia dan individu. Kita skip juga. Okey, ini yang cikgu sebut tadi tentang di sekolah rendah telah disediakan dalam plan ini. Dalam molib ini ada 3 buah buku, iaitu molib numerasi, literasi, ada bahasa Melayu dan juga SOW untuk bahasa Inggeris. Boleh rujuk buku-buku ini. Kerana apa? Dalam buku ini disediakan. Jadi cikgu tunjuk satu contoh saja. Nanti anak-anak Google, mungkin cikgu yakin Dr. Norat yang ada di IPG itu akan share dengan para guru. Dr. Shima, Dr. KJ, Dr. Nazri, semua ada di sana, maka berkongsi dengan mereka, tanya ilmu lah, minta kat mereka. Jadi rujuk buku-buku ini kerana dalam buku-buku ini telah disediakan contoh-contoh yang lengkap tentang pengajaran dan pelajaran berfokus dan terbeza itu, differentiated learning itu. Jadi di situ ada aktiviti, semua ada di situ, rujuk sepenuhnya. Okey, seterusnya kita melihat kepada keperluan individu. Cikgu dah sebut tadi, bila kita nak merancang pedagogi terbeza ini, dia ada 3 perkara yang besar yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali, kesediaan. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil pelajar itu. Profil belajar. Jadi bila merujuk kepada kesediaan, apa yang kita perlukan? Iaitu merujuk kepada student proximity dengan objektif pelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan pengetahuan, kefahaman, kemahiran murid itu. Kita kena tengok semua aspek itu. Murid belajar sekiranya berada pada tahap keseluruhan mencabar dan boleh capai. Minat pula merujuk pada topik atau fokus yang boleh mencetus dan passion murid itu. Curiosity dia. Yang kedua, guru efektif sentiasa membangunkan minat murid dan membantu murid mengenali minat mereka. Nampak? Membangunkan minat murid itu. Sangat penting. Yang inilah ramai guru terlupa. Membangunkan minat itu bermaksud para guru nanti bila turun ke sekolah akan ada SKPM at quality. Dulu disebut SKPM G2. Tapi tahun ini telah disebut SKPM at quality. Jadi dalam itu nanti para guru search, cari tengok, Google tengok apa yang ada dalam kandungan SKPM itu. Kerana salah satu yang perlu ada untuk menjadi guru yang hebat, guru perlu membangunkan minat murid, iaitu memotivasikan, menjadi pendorong kepada kebangkitan murid untuk belajar. Ini sangat penting. Para guru jangan abaikan. Setiap kali nasihat cikgu, bila turun masuk ke kelas nanti, jangan terus mengajar. Tapi masuk dalam kelas, ambil masa 1 ke 2 minit, bangunkan minat murid itu. Bagaimana nak bangunkan minat murid itu? Boleh menggunakan pelbagai cara. Mungkin cikgu boleh kongsikan yang pertama, kita motivasi kepada pelajar itu sendiri. Bagi 1 minit untuk dia. Mungkin kita boleh menggunakan kaedah VAK itu. Visual, audio dan kinestetik. Kita sedia maklum murid kita ni suka melihat audio, visual dan suka juga pergerakan. Lakukan sedikit senaman ringan dalam masa 2-3 minit. Kerana itu akan membangunkan minat murid untuk belajar. Ini nasihat cikgu. Dan yang ketiga, profil belajar itu merujuk kepada bagaimana murid belajar dengan baik. Jika persekitaran kelas dapat memberi pelbagai mood pembelajaran, murid pasti belajar dengan baik. Timbulkan mood itu, suasana belajar dalam kelas. Sebab itu cikgu sebut tadi, kontrol kelas, kawalan kelas itu, pengurusan bilik darjah itu sangat penting. Mana mungkin kelas bising, kita terus memulakan PDP. Tidak akan berlaku proses itu. Jadi perlu rancang dengan baik untuk murid-murid kita. Okey, ini kesediaan. Pengacara majlis kita berhenti pukul 9-nya? Pukul 10? Ya betul.
Baik, tak apa. Hari ni mungkin cikgu tak sempat secara deep dive, ha? Boleh ya? Faham ke? Faham. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi yang ini cikgu skip sikit sebab masa lebih kurang tinggal lagi 9 minit. InsyaAllah kalau ada masa nanti cikgu berkongsi semula dengan rakan-rakan cikgu semua, anak-anak cikgu yang cikgu hormati. Kerana ketujukan masa, cikgu nak tunjuk kepada persediaan RPH, sebab semua akan turun ke sekolah untuk menjalani praktikal, dan cikgu yakin sekiranya kita menggunakan pendekatan terbeza ini, sudah pasti murid akan tertarik dengan cikgu. Murid-murid suka nak belajar dengan cikgu. Hari-hari dia menanti kehadiran cikgu. Jadi pengalaman cikgu, murid-murid ini dia sangat suka tahu dengan cikgu-cikgu praktikal. Sebab cikgu praktikal ini dia akan all out, menyediakan bahan yang sempurna, RPH yang sempurna, banyak aktiviti, yang itu yang kita nak. Cuma nanti bila dah posting, bergelar sebagai guru yang betul-betul, teruskan. Sebab cikgu pernah melihat guru praktikal mengajar di Ipoh ni sangat baik. Sangat baik. Lebih baik daripada cikgu yang betul. Tapi malangnya bila dia posting, perkara itu dia lupakan. Dia berasa tak nak dah buat macam dulu. Itu kesilapan besar. Kesilapan besar. Jadi kita kena teruskan. Momentum itu perlu dikekalkan. Boleh ingat itu tak? Okey. Sekarang kita tengok kepada kerangka yang telah disebutkan oleh Tomlinson. Bukan bermaksud orang lain tak bagus, tapi di Malaysia ni kita banyak merujuk kepada Tomlinson, Carrot and Tomlinson. Ini pakar rujuk kita. Jadi kalau kita tengok di sini, terbeza itu merupakan satu proses respon proaktif guru terhadap keperluan murid. Ianya dibentuk oleh corak pemikiran dan dipandu oleh ada 5 prinsip am yang berbeza dan terbeza itu. Iaitu prinsip am itu merangkumi yang pertama, persekitaran yang menggalakkan dan menyokong pembelajaran. Yang kedua, kualiti kurikulum. Yang ketiga, pentaksiran. Yang keempat, PDP dan pelbagai murid itu. Dan yang terakhir, memimpin murid mengurus rutin itu. Terbeza itu boleh dilakukan juga oleh guru secara apa? Terbeza kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Okey, jadi dan berdasarkan keperluan murid dari aspek, sudah pastilah kesediaan, minat dan profil murid itu perlu dilihat. Okey, bagaimana melaksanakan pembelajaran terbeza itu? Okey, yang pertama sekali, nasihat cikgu bila turun ke sekolah nanti, sentiasalah merujuk DSKP, dokumen standard kita. Jangan buat RPH tak rujuk. Ini menjadi kesalahan besar. Selalu rujuk DSKP. Membina RPH terbeza. Biasakan. Kalau boleh buat setiap hari, lagi bagus. Kalau tak boleh buat setiap hari, seminggu 2 kali memadai. Sangat bagus juga. Laksanakan. Dan yang ketiga, melaksanakan PDP terbeza ini ataupun PDP BT itu sendiri. Ini kerangka konsep untuk matematik yang sudah pastinya kalau anak-anak tengok pada kerangka itu ada terbeza proses, terbeza produk dan juga terbeza kandungan berdasarkan fikrah matematik bidang sikap, kemahiran dan proses itu sendiri. Okey, ini cikgu lompat-lompat sikit. Okey, kita pergi kepada contoh rancangan pengajar harian. Bermaksud bukan ini yang terbaik tetapi boleh dicontohi, boleh dirujuki. Okay, bila kita turun ke sekolah, yang pertama sekali kita nak menzahirkan bagaimana kita nak mengajar dengan baik, mesti bermula dengan pembinaan RPH yang baik. Mana mungkin tidak ada RPH, proses pedagogi itu berlaku dengan baik. Rancangan pembinaan RPH yang baik sudah pasti akan menghasilkan pedagogi yang terbaik dalam kelas. Jadi kita lihat pada contoh satu, cikgu mohon maaf, cikgu menggunakan matematik sebagai instrumen hari ini, sebagai contoh hari ini kerana cikgu orang matematik, cikgu tak mampu nak menyediakan RPH dalam bentuk sejarah. Okey, jadi kita melihat perkara asas yang perlu ada, semua sedia maklum, pernah ada bidang pembelajaran, ada tajuk, ada standard kandungan. Yang asas tu adalah mata pelajaran kelas nyatakan, ada standard pembelajaran. Semua ini kita ambil daripada DSKP. Jangan mencipta sendiri dan jangan ubah apa-apa ayat yang terkandung dalam DSKP itu. Okey, yang kedua kita melihat kepada pengetahuan sedia ada murid itu.
yang kita sebut tadi readiness itu. Bila kita melihat pada pengetahuan sedia ada murid itu, ini menunjukkan berlakunya terbeza kandungan itu. Kita faham terbeza kandungan itu sudah ada pada objektif dan juga sudah ada pada pengetahuan sedia ada murid itu. Sebagai contoh, A1 itu cikgu letakkan sebagai aras asas. A2 itu aras sederhana. A3 itu merujuk kepada aras tinggi ataupun murid yang advance. Jadi cikgu boleh menyediakan terbeza kandungan itu, murid boleh menamakan bentuk asas dua dimensi berdasarkan ciri-ciri diberi. A2 lah, murid boleh menamakan bentuk asas dua dimensi dan menjelaskan. Kalau tadi dia tahu saja diberi, tapi boleh menjelaskan pula ciri-cirinya. A3 pula, murid boleh membanding beza ciri bentuk asas dua dimensi, banding beza. Di situ kita nampak dah terbeza dari segi kandungannya itu. Seterusnya kita melihat pada objektif, iaitu objektif pembelajaran kita, iaitu murid dapat melukis dua dimensi melibatkan segi empat sama, segi empat tepat, segi empat tiga dan bulatan dengan tepat. Itu objektif dia. Kita ambil juga daripada DSKP dan kita rujuk sepenuhnya. Seterusnya melihat pada KK, iaitu kriteria kejayaan. Bila sebut kriteria kejayaan, sudah pastinya akan berlakunya terbeza proses di situ. Apa yang terbezanya? Kita melihat pada tiga dimensi yang cikgu sebut tadi, A1, A2 dan juga A3. A1 kita sediakan, cikgu tengok melukis dan menamakan bentuk asas dua dimensi melibatkan segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga bulatan dengan menyurit permukaan bentuk tiga dimensi. Nampak melukis menggunakan menyurit. Itu untuk A1. Semua murid boleh buat, cikgu yakin. Yang kedua, melukis dan menamakan bentuk dua dimensi pada kertas peta dan menentukan bentuk-bentuk asas dua dimensi lain yang boleh terbentuk daripada segi empat tepat dan segi tiga. Dia boleh melukis dan menamakan pula. Okey, tapi ini tidak ada kertas surih tu. Menyurih tu sudah tak ada. Dan yang ketiga, melukis dan menamakan semua bentuk asas dua dimensi dan mencipta bentuk gabungan secara kreatif daripada pelbagai bentuk asas dua dimensi, kemudian menjelaskannya ataupun mampu menceritakan kesesuaian bentuk yang dipilih. Jadi kita nampak terbezanya proses dan di sinilah disebut terbeza kandungan, terbeza proses sudah berlaku untuk RPH kita. Jadi sudah pasti bila kita mensasarkan terbeza proses, terbeza kandungan dan sudah pastilah akan menghasilkan terbezanya produk. Bagaimana nak menghasilkan terbeza produk itu? Sebab itu kita kena menjalankan ada beberapa tugasan. Tugasan ini yang kita namakan terbeza proses untuk melihat dan terbeza produk. Kalau kita melihat pada tugasan 1, murid surih bentuk asas dua dimensi menggunakan bentuk tiga dimensi, contoh kubus, kubot, piramid, silinder dan sebagainya. Namakan bentuk asas dua dimensi yang dilukis. Tugasan kedua kita sediakan yang berbeza, di mana arasnya lebih baik, lebih tinggi daripada tugasan 1. Harapan kita terbeza produk ini, dan bila kita laksanakan terbeza proses, sudah pasti terbeza produk, iaitu tugasan 2 lukis segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga ke atas kertas petak. Kalau tadi bebas, kali ini kita gaitkan dengan kertas petak itu. Yang kedua, namakan bentuk-bentuk tersebut. Murid telah dapat lukis dan namakan bentuk itu, dia akan faham. Yang ketiga, surih bulatan dengan menggunakan bentuk tiga dimensi yang sesuai. Yang keempat, padankan bentuk asas dua dimensi dengan ciri yang diberikan. Itu untuk tugasan kedua. Jadi akan berlaku dah dua terbeza produk itu. Dan yang ketiga, kita tingkatkan lagi pentaksiran kita, penilaian kita, iaitu dengan tugasan ketiga. Gunakan pensel dan pembaris, lukis bentuk asas dua dimensi terdiri daripada segitiga sama, segi empat tepat dan segitiga ke atas kertas kosong. Kali ini tak ada kertas peta apa pun tak ada, kertas kosong saja. Di situ kita akan bimbing dia bagaimana nak melukis. Namakan bentuk-bentuk dua dimensi tersebut dan tulis ukuran sisi. Dan yang terakhir, murid melukis bulatan dengan menggunakan kreativiti. Nampak? Kita tak nak mendidik murid itu di dalam kotak yang sama, outbox. Luar kotak itu menggunakan kreativiti murid dengan bimbingan guru. Kita guide mereka. Okey. Pengukuhan. Okey, untuk menjalankan PDP BT ini, kita perlu menyediakan aktiviti pengukuhan juga.
Kenapa pengukuhan ini sangat penting supaya kefahaman murid itu diperkukuhkan untuk pembelajaran hari itu. Sebagai contoh, kita boleh gunakan match mind, iaitu murid yang memilih tugasan yang sama membentuk kumpulan. Harapan kita bila ada kumpulan ini, murid yang pandai akan membantu murid-murid yang lemah dan membanding hasil tugasan mereka. Kita mungkin suruh mereka cek bersama dengan rakan-rakan. Guru memberi bimbingan dan membuat pengukuhan. Okey. Ini dinamakan terbeza produk. Okay. Dan juga para guru digalakkan untuk buat penutup. Penutup ini sangat penting kerana dengan penutup itu murid seronok, excited. Apa yang dia belajar ini dia faham dan dia berminat untuk menanti kehadiran cikgu pada esok harinya ataupun kelas yang akan mendatang. Jadi sangat penting semua benda ini. Okey, dinamakan terbeza produk. Dan yang terakhir sekali, kita perlu menulis refleksi. Refleksi ini sangat penting. Kenapa cikgu sebut sangat penting? Refleksi ini sebagai kayu ukuran untuk kita menyediakan RPS seterusnya. Jadi contohnya, PDB kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berapa orang murid, kita perkan dengan orang murid dapat menguasai. Hanya contohnya 3 orang murid yang belum menguasai, kita sediakan satu tindakan susulan yang akan diambil kepada murid. Contohnya 3 orang yang belum menguasai itu, apa tindakan susulan itu? Jika kita rancang ini dengan baik, sudah pasti murid kita tidak akan terpinggir dan dipinggirkan. Ini contoh cadangan yang kita boleh gunakan. Kita pun dah menghampiri jam 10. Jadi rumusan yang cikgu boleh kongsikan apa yang telah dipelajari hari ini menggunakan kreativiti anda. Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya para guru yang cikgu hormati sekalian, cikgu buka mungkin 1 minit untuk pertanyaan, 1-2 minit ada nak tanya? Tentang pedagogi terbeza ini. Okey. Tak ada nak tanya, cikgu buat rumusan sedikit ya. Boleh pengacara majlis, cikgu ambil seminit 2 lagi. Okey. Terima kasih Najiha, cikgu Najiha. Jadi kesimpulannya yang cikgu nak berkongsi dengan anak-anak guru yang akan posting suatu hari nanti. Yang pertama sekali, set your mind. Bila kita diangkat oleh Allah SWT untuk menjadi pendidik, menjadi guru, tak kira cikgunya Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, kita telah diangkat, dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi guru. Maka jadilah guru yang terbaik. Bagaimana nak menjadi guru terbaik? Di mana PDP yang kita jalankan, apa kerja yang kita buat, mesti berkesan dan terkesan di hati murid itu. Biarlah cikgu mengajar murid itu, murid itu ingat sampai bila-bila pengajaran cikgu. Itu yang dinamakan berkesan dan terkesan itu. Amanah yang Allah beri ini gunalah sebaik mungkin. Kita bekerja bukan setakat makan gaji, tapi ibaratkanlah seperti kata ulama besar, sekiranya gaji kita 2,000 tapi bekerjalah seumpama gaji kita 4,000, akan ada barakah dalam hidup kita. Guru-guru yang masih muda ini, carilah barakah rahmat Allah, insya-Allah kita akan jadi guru yang hebat. Dan akhir kalam, cikgu doakan kepada semua bakal pendidik supaya Allah memberi kekuatan, kesihatan, kesempurnaan, diberi anugerah hati, qalbu, menjadi pendidik yang satu hari nanti disegani. Diharapkan IPG Kampus Ipoh ini akan melahirkan ribuan guru-guru terhebat terbilang suatu hari nanti. Jadi jadilah manusia yang hebat, guru yang hebat. Mudah-mudahan anak-anak cikgu ya, cikgu bahasakan anak-anak cikgu sebab semua ni anak-anak cikgu lah kiranya. Jadi guru yang terbaik, bersungguh-sungguh bila mengajar, dekatilah murid, fahamilah murid, jangan masuk kelas terus marah murid, tetapi kenalilah hati budi murid itu. Kadang-kadang kita tak tahu murid datang daripada keluarga yang sangat susah, tidak makan, tidak minum, tidak ada duit. Jadi guru yang prihatin. Jadi bila kita nak jadi guru, bukan sahaja proses mengajar, tapi proses untuk membangunkan potensi murid itu perlu kita kena pasti. Dampingilah murid setiap hari, insya-Allah guru-guru akan jadi guru yang hebat. Boleh nak semua? Boleh. Boleh. Alhamdulillah, cikgu doakan semua.
Semua jadi guru hebat. Najmi boleh kan? Najmi Yazid, Najiha, Alif. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi cikgu tak nak ambil masa yang panjang. Lepas ni ada slot yang lain pula. Cikgu mohon maaf ada kalau salah silap itu daripada kelemahan Cikgu Zainul sendiri. Yang baik itu daripada Allah SWT. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda menjadi guru yang terhebat di muka bumi Allah ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu pulangkan kepada pengacara majlis, Cikgu Najiha. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima Sama-sama. kasih diucapkan kepada Cik Nurhan Zainul bin Haji Dirahim atas penerangan tentang pembelajaran terbeza sebentar tadi. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita manfaatlah kepada kita semua. Jadi bagi semua pelajar, link kehadiran akan dibuat naik di ruangan komen. Jadi pelajar perlu mengisi kehadiran dengan memasukkan kata kunci bagi slot ini. Sekian, terima kasih.